Okey, faham. Tak apa. Okey. Okey, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia serta kasih sayang kepada Allah SWT. Kita masih diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk hadir berkongsi ilmu, berbincang tentang bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran Karim dan bahasa Nabi SAW, dan dengan cara bahasa ini juga kita dapat memahami Islam dengan lebih baik. Jadi insya-Allah, memandangkan pengalaman saya dulu bersama tuan-tuan, kan, saya bagi satu kertas kerja, kan, dan contoh saya tulis dekat whiteboard. Jadi memandangkan bila saya tulis dekat whiteboard dengan kertas kerja, dan saya tahu kita dekat rumah kita takkan buat ulang kaji semula. Saya faham tu, kan. Jadi untuk itu saya buat kertas kerja baru, kan, dan dalam kertas kerja tu ada paksaan untuk buat latihan. Ada paksaan, okey. Jadi cara tersebut, dan insya-Allah, dan saya tengok perkara ini sebelum saya cuba kat tuan-tuan, saya beri kat tuan-tuan ni, yang sebenarnya saya dah cuba dekat orang yang tak ada knowledge bahasa Arab zero. Dia hanya boleh membaca Al-Quran, okey, sekadar itu. Okey, dan saya berikan ini, latihan ini. Kemudian bila saya suruh dia fahamkan, baca saja, sekadar baca. Saya tak beri penerangan pun. Saya bagi, kemudian saya suruh buat latihan, dan dia buat semua betul. Tak adalah muda sangat. Cari alasan. Okey ya. Okey, insya-Allah pas-paskan. Dipaskan dulu. Ambil seorang satu set. Benda ni akan ada apa yang cakap, kesinambungan dia lah, kan. Kesinambungan tu kita panggil, bila dia apa panggil, satu tahap saya akan perhatikan lah. So kita akan bincang lah apa yang ada dalam tu. Okey. Yang ini latihan lah, nanti sekejap lagi. Latihan sekejap lagi, lepas kita beri penerangan. Kalau ada lebih, bagi kat saya balik ya. Mungkin ada lebih. Ada lebih Okey, ini untuk Umar lah, satu lagi untuk Umar. Tak, ini kita bincang. Yang ini kita bincang. Saya pas pada Iskandar, dia tak datang. Oh, okey, baik. So ada lagi dua orang lah, Umar dengan Iskandar. Okey, baik. Baik, alhamdulillah, saya buat pun cukup-cukup je ni, kan. Okey, baik. Pendahuluan. Kalau kita tengok benda ni dengan apa yang saya bagi yang lama, sama je. Sama, semua tinggal lama tu. Yang lama tu dia tak ada lah contoh-contoh. Contoh tu saya beri dekat dalam whiteboard, kan. Bila whiteboard hilanglah contoh tu. Jadi untuk mengekalkan contoh-contoh tu, maka saya buatlah kertas kerja ni. Boleh faham? Ya, dia buat, alhamdulillah. Okey, baik. Dan insya-Allah saya syukur satu perkara, kita masih bersemangat untuk belajar. Allah masih bagi kita semangat, Saya duk kata risaulah, kan, satu masalah PKP, kan. Lepas tu bila online ni dia macam biskut cismo, kejap ada kejap tak ada, kan. Orang pun macam tu juga, sound system pun macam tu juga, interruption pun banyak. Jadi saya kegusaran lah pada saya, sebab saya tahu kita semua nak belajar, dan semangat sebagaimana saya dulu bersemangat nak belajar bahasa Arab, begitu juga saya lihat masyarakat kita, dan apa saya cuba usahakan apa yang mampu untuk kita mudah, cara yang paling mudah untuk orang awam boleh belajar bahasa Arab. Baik, saya mulakan.
So bila saya sebut tu kaedah mudah memahami bahasa Arab peringkat asas 1A, so dia akan ada 1B. Dia akan ada 1C. So ni 1A saja ni. Okey. So peringkat ni kita akan habiskan 1A semua, lepas tu kita akan masuk 1B. So tapi 1B tu selepas kita dah faham betul 1A. Okey. So tapi dengan ada 1A ni pun dah kita dah boleh okey dah. Ya, insya-Allah. Baik. Pengenalan kepada bahasa Arab. Nombor 1. Perkataan di dalam bahasa Arab dibentuk dari huruf hijaiyah. Ini semua kita maklum. Ya. Ia bermula daripada hamzah sampai ya. Ini semua kita maklum. Okey. So bermaksud perkataan tersebut ya, dia mesti daripada huruf hijaiyah. Dia tak boleh huruf Rumi ke, huruf Inggeris ke, huruf lain. Itu point dia. Nombor 2. Tak marbutah termasuk dalam ini ataupun dia sebab malah saya juga kalau baca alif bata tak tak sebut tak marbutah. Betul. Itu ataupun okey. additional of dia additional huruf dia macam alif lah. Macam alif. Macam contoh-contoh kalau kita ada pen? Oh, sudah. Okey. Okey ada. Ada juga. Okey. Contoh, pernah kita tengok alif kecil, pernah kita tengok waw kecil, pernah kita tengok ya kecil? Ya. Dalam Al-Quran? Ada. Ada kan? Okey, baik. Ini semua antara huruf-huruf. So begitu juga ta marbutah. Ta marbutah ni dia ada masalah tentang dia adalah simbol lah, satu simbol lah kita kata. Dia macam ni. Dia ta ni dia boleh jadi dua sudut. Dia boleh jadi ta, dia boleh ha. Betul tak? So bila digunakan jadi ta, bila ada kesinambungan perkataan. Kan? Okey. Bila dia tak ada kesinambungan, dia akan jadi ha. Ini membezakan antara ta marbutah. Apa itu ta marbutah? Dia hanya nak bagi tahu dia boleh dua ni dia nak pakai. Masa tak termasuk dalam kiraan 25 hijaiyah tu lah. Dia termasuklah, tapi dia pecahan daripada itulah. Sebab dia macam gabungan lah. Macam kita kata lam alif kan, kita belajar kan? Mana dia lam alif? Betul atau tidak? Ada tak huruf hijaiyah lam alif? Muqaddam kita belajar ada. Muqaddam, tapi huruf hijaiyah tak ada. Betul? Lam alif hamzah waw ya kan? Kan kita belajar dulu. So lam alif ni tak ada. Dia lam alif. Dua huruf tu kan? Okey. So dikombinasi. So begitu je kombinasi benda ni. Okey. So kadang-kadang kalau kita macam contoh bila bacaan kita akan jumpa perkataan, kalau kita jumpa ta marbutah ni wamra'atuhu. Okey. Kalau kita baca wamra'atuhu kan? Dibaca macam ni. Yang sebenarnya kalau kita buang domir ni, dia jadi wamra'atun. Okey. So nak bagi tahunya bila dia bersambung, dia jadi ta. So bila kita berhenti wamra'ah, dia jadi ha. maksud dia benda sama lah. Sama je, tapi cuma tinggal lagi dekat dia ni ada dua fungsi. Pada dia ni ada dua fungsi. Ya? Satu minta, saya kata hamzah sampai ya, bukan alif kan? Bukan alif. Alif tu di bawah hamzah lah. Alif tu dia yang sebenarnya dia datang, dia sebab tu dia panggil sebagai mad. Okey, dia datang untuk memanjangkan saja. Memanjangkan bacaan. Okey, dan kalau kita tengok huruf alif ni sampai kiamat tidak menerima baris. Kalau dia nak terima baris, kan, dia perlu pinjam hamzah. Jadi hamzah tu kadang-kadang dikata hamzah wasal. Kadang-kadang memang hamzah betul. Okey? Untuk dia tompang. So alif memang tak ada baris. Tidak akan menerima baris. So yang kita baca alif bata tu bukan alif. Bukan, dia hamzah bata. Itu muqaddam. Itu muqaddam. Muqaddam. Tu sebab itu dulu kita pakai muqaddam. Sebab al-Quran kita pun kita pakai al-Quran Majid.
alif ada baris. So sebab tu bila pembaharuan dah dibuat, dah tak ada dah muqaddam, dah tak ada dah majid. Ya, sebab tu yang hari ni pakai iqra. Ada yang dulu tu salah atau silap ataupun Itu sebab masa kita ambil pada saya lah, pada amatan saya, maklumat yang kita dapat tentang itu semua datang dari India. So bukan daripada Arab. So benda tu adalah orang ajam yang buat. Orang ajam, bukan Arab lah. Ya, so orang ajam belajar mengajar bahasa Arab, dia lain sikit lah. Kan? So kita punya pemahaman pun akan macam itu sebab kita memang tak reti nak apa cakap, nak faham benda tu. Kan? Macam orang Arab kalau belajar bahasa Arab pun, dia bukan nak belajar macam kita belajar. Dia dah tahu perkataan. Betul tak? Macam kita lah belajar bahasa Melayu. Kan? Yang kita nak tahu adalah kenapa. Kita bukan nak tahu perkataan tu apa. Tapi untuk kita pula peringkat orang ajam, nak belajar bahasa Arab, kita kena tahu perkataan tu apa. Berbeza kan? Okey, dia punya ni. Okey, so kalau Ustaz itu Hamzah sama Ya berapa? 25. 28. 29 lah, 29. Hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya 28. Kita ni belajar dalam alif apa semua ya. Lam alif hamzah ya kan. Okey. Lepas tu kita baca pula alif da ti a. Kan? Alif di atas a kan? Semana ada alif dapat baris. Kan? Okey. So itu masalah perkataan. So tapi kadang-kadang kalau kita baca kitab Arab pun dia kata alif sampai ya juga. Tapi maksud dia alif tu bukanlah alif yang kita faham. Boleh faham ni? Maksud dia lah hamzah. Kalau disebut alif sampai ya tu, dia takkan tulis hamzah. Macam kita ada alif, ada hamzah. Boleh faham ni? Ya. Baik, dua perkataan dalam bahasa Arab yang dibentuk dengan, so bukannya dibentuk tapi boleh dibentuk, okey, dengan satu huruf atau dua huruf atau lebih. So saya bawa contoh dekat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Masya Allah. Rindu antum akhi. Okey. So dekat sini perkataan dalam bahasa Arab boleh bentuk dengan satu huruf atau dua huruf. Contoh dengan satu huruf a. So lepas tu a arti dia dah boleh jadi perkataan. Satu huruf dah boleh jadi perkataan. Inggeris pun tak boleh buat. Kan? Bahasa Melayu apatah lagi. Ya? Arab boleh. A boleh jadi adakah boleh jadi dengan, so ada perkataan-perkataan lain lagi. Okey, yang kita akan belajar akan datang. Ni kita dah tahu dah. Lepas tu bang kita tahu dah. Ta, kita dah berbincang dulu. Apa dia ta? Lupa dah, saya tahu dah. Dia macam whiteboard tu kena cuci tu kan. Ta ada punya al-qasam kan? Ingat tak? Okey. Okey, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin. Sin. Akan jadi akan. Kan ni satu perkataannya ni, satu huruf saja. Kan sin, shin, sad, da, ta, za, ain, ghin, fa. Maka kita ambil dululah maka. Kan? Fa, kaf. Kan? Seperti. Lepas tu lam. Kan? Untuk, supaya, bagi kan? Okey. Habis dah? Wow. Dan kan? Dah habis dah. Tapi ini jenis yang satu huruf. Dah boleh jadi perkataan dah. Okey, so kita beri contoh, dua contoh lah. Kalau saya bagi semua contoh kat situ, kan, kita tak tulis langsung pula. Kan? Okey. So, yang kedua, yang jenis dua huruf.
So nak fahamkan kepada kita, ada bentuk perkataan daripada 2 huruf. Contoh dekat situ fi, di dalam, min, daripada. Banyak lagi kan, sebelum ni kita dah belajar an, kan, lagi satu man. Okey, so banyaklah perkataan-perkataan macam tu, tapi dia dah boleh beri makna. Nak fahamkan dia boleh dibina. Jadi nanti kita akan jumpalah perkataan-perkataan tersebut tu dia terpisah. Bila dia terpisah dalam bahasa Arab tersebut, kita akan nampak dia terpisah, insya-Allah akan datang kita bawa contoh tu semua, kita akan nampak benda tu lebih jelas. Tapi yang penting ni kita faham ada perkataan yang 1 huruf, 2 huruf. Kemudian ada yang 3 huruf. Saya sebut inab. So sengaja saya tak bariskan dekat belakang tu. Okay? Sebab orang sibuk nak bariskan kat belakang tu. Kan? Hatta kalau kita tengok orang buku-buku bahasa Arab, teks bahasa Arab Melayu Malaysia ni, dia akan sebut inabun. Walhal kalau kita bercakap, kita tak sebut pun inabun. Kita cakap inab. Kan? Sebab dia boleh jadi berubah. Inabun, inabin, inaban. Kenapa baris itu berubah? Adalah faktor yang merubahkan dia. Tapi cukup kita kata inab, dah orang dah faham dah. Arab pun cakap macam tu. Kan? Arab pun tak ada cakap inabun. Kan? Kalau orang Arab cakap inabun macam pelik bunyi dia. So, bait sama lah, bait. Bait sama. Bait. Kan? Macam kita faham baitun. Kan? Nak kena sebut baitun. Baitin. Bila sebab tu budak-budak dia jadi masalah. Yang saya tengok. Kan? Bila kita kata, dia kata hadza baitun. Bila kata fi baitin, dia dah tak tahu bait tu apa. Sebab belakang tu dah bunyi lain. Nampak tak? Sebab itu kita kata, sebab itu kita nak belajar bukan belajar cara budak-budak belajar. Cara orang dewasa belajar. Boleh faham ni? Okey? So saya jelaskan semua tu. Kalau saya cakap macam ni ke budak-budak tak boleh nak tangkap kan? Okey? Okey. So inab begitu juga syajar. Iaitu syajar itu dia pokok. So ni jenis 3 huruf. Ada perkataan jadual. Okey, 4 huruf. Ja'far nama orang. Okey. Safarjal jambu. So, fair pun sepanjangan. Fair. Buah fair pun sepanjangan. Ya. Tapi dia macam kalau kita tengok macam bahasa Arab ni secara umum ni macam ghanam. Ghanam apa dia? Kan, kambing kan? Okey. So kambing ni satu dia banyak jenis kambing, nama dia berbeza-beza. Satu, umur dia berbeza, nama dia lain lagi. Kan? Kita sebut kurma je kan? Semua kurma tu kurma. Tapi tak. Kan ada yang rutab tak? Rutab dia muda kering dengan basah. Kan? Kan kita kata ada ajwa. Kan? Nama dia tu. Tapi jenis dia lah, kalau kita sebut, oh ni kurma Nabi. Senang je kan? Kita tak sebut ajwa ke apa ke. Kan? Ni kurma Nabi. Baik. Seterusnya lah za'faran, safran kan. Za'faran ni, safran ni kan. Bukan kunyit kan. Dia sesuatu jenis makan rempah yang lebih mahal daripada emas kan. Untuk nasi biryani tu. Dia lebih mahal daripada emas. Dia stigma bunga tu tak. Ya. Okey. So bolehlah jadi perkataan-perkataan tersebut saya tunjuk hanya beberapa contoh kan. Kalau kita nak tengok sikit, kita boleh tengoklah dalam Al-Quran Karim. Kita bawa dalam surah At-Taubah. Kita akan tengok berapa banyak perkataan-perkataan yang boleh ada. Ayat yang ke pertama sampailah ke 4 tu. Tengok sekejap. At-Taubah. Surah ke-9 187. So dekat sini kita akan jumpa nanti ayat inilah saya akan uji tuan-tuan. Okey.
untuk latihan kita, untuk tahulah selepas kita selesai lah ni, apa-apa hal pun selesai dululah. So dekat sini kita nampak tak perkataan tu terpisah-terpisah, atau kita nampak semuanya bersambung macam satu? Okey, cuba pecahkan perkataan tu dulu. Pisahkan. Apa dia? Satu-satu perkataan. Ambil satu-satu daripada ayat pertama. Bara'atun satu. Lepas tu min satu. Allah satu. Wa satu. Rasul hi, kan? Okey, cuma tinggal lagi yang itu orang tak perasan wa rasulihi, hi tu dia terpisah ke, dia bersambung ke, betul tak? Tapi kalau kita nampak ila tu memang dah tahu dah. Allazina tu dah tahu dah. Ahadtum, kan? Ini yang kita pernah belajar semua pelajaran ni dulu. Kalau perasan kan? Okey? Lepas tu min al-musyrikin. So kita tahu, yang penting dia kita tahu perkataan tu, benda tu dipecahkan macam mana. Betul kan? Kemudian macam kita katalah, kalau kita dah tahu, kita buka kamus je lepas tu. Tapi masalah dia kaedah kita pula. Dah ada kamus, kaedah tak ada pula. Itu yang kita beri kaedah. Kan? Itu dia di antara. Yang penting tu ialah kita tahu perkataan tu terpisah. Adakah orang faham pada perkataan ayat kedua tu, fasihu fi tu satu perkataan? Kalau mungkin orang tak belajar, dia akan faham tu juga satu perkataan mungkin. Kan? Betul tak? Okey, kalau orang langsung tak ada basic, bila kita kata perkataan tu terpisah, dia tak nampak fasihu fi. Saya tak tahulah tulis buku Quran tuan-tuan dia bersambung atau terpisah. Macam ni, macam saya ni macam bersambung. Bersambung kan? Walhal dia terpisah. Okey, boleh faham ni? Itu dia poin-poin dia lah. Itu yang kita nak jelaskan perkara-perkara tersebut. Okey, baik. Kita kembali pada kertas kerja kita. Poin dia lah kita dah faham struktur bahasa Arab tu. Baik. Ni dah mula start. Pengenalan kepada jenis kalimat. Kalimat ni apa dia? Perkataan. Okey. So beza kalimat dengan ayat. Kan, perkataan dengan ayat. Bahasa kita perkataan, bahasa Arab kalimat. Bahasa Arab, bahasa kita ayat, bahasa Arab jumlah. Pandai. Okey. Okey, perkataan dan pembahagiannya. So dalam ayat perkataan-perkataan sebut macam kita tengok dekat atas ni tadi, kan, ada contoh tu perkataan yang kita sebut tadi, ada pembahagian dia. Kan? Perkataan dalam bahasa Arab tidak akan keluar daripada 3 jenis perkataan. Sama ada isim, fi'il atau haraf. Ini sebenarnya pelajaran kita dah belajar ni. Cuma tinggal lagi contoh saja saya tak beri dulu. Contoh tu macam bukan tak beri, tapi macam kita katalah dekat whiteboard, hilang whiteboard, hilanglah. Kan? Lagi pula kena online tu whiteboard dia, kejap hilang, kejap ada, memang hilanglah. Okey. Okey. So perkataan dalam bahasa Arab akan keluar 3 jenis perkataan, sama ada isim, fi'il atau haraf. 3 jenis ni. So, apa itu isim? Isim adalah tiap-tiap lafaz atau perkataan digunakan untuk menamakan sesuatu. Kita namakan sesuatu. Macam kita kata sesuatu yang kita nampak, kita namakan. Kan? Okey, sama ada manusia, nama dia Ahmad. Manusia tu sendiri adalah isim. Kan? Sesuatu yang kita namakan, betul tak? Kalau dalam takrif, manusia tu apa dia? Bukan, insan tu manusia lah. Takrif manusia tu apa dia? Benda yang bernyawa. Binatang yang berkaki 2 dan boleh bercakap. Ini Arabnya pentakrifan. Tak, sebab apa beza kita dengan binatang? Beza kita 2 kaki dan boleh bercakap. Itu je. Kan? Selain tu dalam syariat kita ditaklif, itu je lah. Kan? So syariat sudut lainan ni kita cakap sudut bahasa. Sudut bahasa, okey. Itu jenis nak faham. Kan? Dia sebab pentakrifan ni sangat penting lah. Kalau dalam ilmu syariat lebih lagi. Kan? Baik. So sama ada manusia, nama orang ke, nama lelaki, nama perempuan ke,
Nama tempat, kan, Madinah kita kata, Riyadh dan sebagainya, Kuala Lumpur, kan, puncak perdana haid. Ini semua nama tempat. Binatang, kan, binatang tu ada jenis dia macam kita sebut tadi, kan, satu hal. Lepas tu pula kita namakan pula, kan, Tom and Jerry, kan, betul, kita namakan dia lagi. Okey, itu kita semua penamaan, atau yang lainnya, ia mempunyai beberapa tanda secara mudah dapat dikenali. Okey, di antara tanda-tandanya ada alif lam. Okey, didahulu alif lam, diakhiri dengan kasrah, diakhiri dengan tanwin. Tanwin ni dalam ada satu kuliah tu dia kata bila sebut tanwin tu mesti baris bawah ke? Kita sebut tanwin tu maksud dia mewakili tiga baris, kan? Sama ada as long dia 2 baris dah okey. Baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan, kan? Dia kena sebut kasratain, fathatain, dhammatain, kan? Tapi yang sebenarnya tanwin tu dah mewakili semua. Diakhiri dengan ta marbutah. Ini juga persoalan yang ditanya tadi tentang ta marbutah. Baik. Seterus, contoh isim. Nama orang Ahmad, kan? Okey, nama untuk lelaki Ahmad, nama untuk Fatimah Fatimah. Fatimah. Okey. Saya tak letak apa-apa baris kat belakang tu. So sebab pernah ada tempat-tempat saya terangkan dululah. Sebab pernah ada tempat bila kita terangkan ini, dia kata kenapa Ahmad tu tak letak baris? Saya kata nantilah saya akan belajar. Lepas tu nanti dia jumpa pula kenapa Ahmad tu satu je baris sedangkan dia isim. Kan? Saya kata pula, okey, itu ismul la yang sarif. Dah jadi pening. Bila sebut ismul la yang sarif je, dah jadi pening. So, jangan melangkaui daripada apa yang saya nak sampaikan. Cukup sekadar. Kan? Okey? Ataupun dipanggil juga mamnu' minas saraf, dia kata, kan? Kaedah dia lah, kan? Dah apa pula mamnu, apa pula minas saraf ni apa benda, jadi dia lagi pening. So jangan berhenti je kat situ. Saya kata saya tak beri dulu. Sebab ini semua mengikut peringkat kemampuan kita. Boleh faham ni? Kan? Baru masuk tadika nak belajar pelajaran universiti memang tak boleh lah. Ya. Okey. Sama. Tak kisah samaun, samain, samaan. Okey? Okey, sama arti dia langit. Okay. Nanti kita akan belajarlah bab jamak dan sebagainya. Okey. Syams. Syams. Matahari. Kan? Dia nak juga syamsun. Kan? Tak, syams. Al-masjid. Okey. So alif lam kat depan tu. Al-madrasah. Ada alif lam, ada tamar buta. Okey. Cuma tinggal lagi 4 tanda tu yang jelas yang kita sebut. Itu boleh dilihat dalam Al-Quran secara jelas, kan? So Al-Quran punya baris tidak akan diragui, kan? Itu kita kenal pasti, untuk kita kenal pasti dalam Al-Quran lah. So kita mungkin tak, kalau kita nak terus pergi beli kitab Arab, kan? Kita pun nak baca tak tahu setahun mungkin sekali dua. Kalau Al-Quran tu kerap jugalah kita baca. So kita boleh kenal pastilah benda tu, ya. Tu point dia. Al-matbakh, dapur. Kan? Al-ghurfah, bilik. Zumar bilik, Zumar bilik juga. Kan? Tapi nantilah bab sebab benda tu dia macam kalau kita katakan amila, amal, kan? Nabi kata buat innamal a'malu binniyat. Segala amal tu dengan niat. Amal tu perbuatan atau tidak? Perbuatan. Baik, kenapa Nabi tak sebut innamal af'alu binniyat? Segala perbuatan tu dengan niat. Af'al pun perbuatan juga. Sebab tu kita kalau nak tengok pada in detail, kan? A'mal ni lebih berbentuk pada syariat, lebih berbentuk pada taklif. Af'al ni buat apa saja tak terikat dengan apa pun. Kan? Okey. Tu tapi kedua-duanya perbuatan.
Okey, boleh faham ni? So macam tu juga tadi, macam Haji Nurul kata, okey, apa panggil ghurfah, zumar, kan? Kenapa zumar, kenapa ghurfah? Itu ada detail dia lagi lah, kan? Sebab kenapa Allah panggil zumar, kan? Az-zumar ni bukan bukan bilik, apa ni, hujurat tu bilik. Hujurat. Okey, az-zumar ni kumpulan. Kan, az-zumara, mereka datang dengan satu kumpulan. Kan, berkumpulan. Zumar afwaj, kumpulan. Kan, so banyak. Tapi kenapa Allah pilih perkataan tu, Allah lagi tahulah. Tapi kalau kita study nanti perbezaan tu, dia akan jadi, ada kat situlah kita akan nampak lebih luas ilmu Tuhan tu. Kan, ilmu pada sudut bahasa pun. Sebab tu orang Arab surrender awal-awal. Iya, sampai sekarang dia orang surrender. Allah cabar kan, kalau kamu boleh buat satu surah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, satu je. Wahai profesor Arab berapa banyak? Kumpul lah, buat satu surah. Tak mampu, takkan mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kamu takkan boleh buat. Macam itulah nak bagi tahu. Sampai ke tahap tu. Ya? Sebab tu orang boleh, ulama-ulama boleh kenal ini hadis atau tak hadis. Kan? Sebab hadis tu mesti sumber dia wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan? Ya? So orang cakap macam kalau kita hadis palsu yang apa Nabi disebut dalam hadis palsu tu, laulaka ma khalaqta, macam mana disebut lah, saya lupa dah lafaz tu. Bunyi tu macam memang bunyi Arab, tapi Arab fasih takkan sebut macam tu. Bunyi tu boleh kenal lah. Macam contoh kalau saya cakap, kan, cakap Arab, orang tahu saya mencakap Arab tu itu bukan orang yang fasih lah. Kan, orang awam dengar, macam hebat sangat kan. Kan, tapi kalau orang fasih dia kata itu, kalau misalnya kata saya kata itu hadis Nabi, lagi dia orang boleh kesan. Boleh faham ni? Jadi bukan sewenangnya lah yang, sebab tu di antara macam mana dia orang boleh detect benda-benda tu. Kan, hadis ni palsu ke apa ke? Kan. Hadis kursi tak apa sebab dia memang tu, tapi teks dia tu, susunan perkataan tu, pilihan perkataan yang digunakan, macam kita sebut, kenapa Nabi guna innamal a'mal binniyat, kenapa Nabi tak guna innal af'al binniyat? Ya, macam kita kata ni, kenapa perkataan itu yang Nabi sebut secara spontan je pun, bukan nak fikir sekejap malam kan, besok nak cakap apa kan, nak study ke tak ada. Sebab tu nak fahamkan kepada kita, yang Nabi sebut tu memang sumber wahyu. So macam kita katalah, so itu antara perkara yang penting, kenapa bahasa Arab tu penting tu. Kalau doa daripada Nabi, biasanya Allahumma. Kalau Al-Quran, doa dia Rabbana. Ada je dalam Al-Quran tentang Allahumma. Bukan tak ada. Kan? Tapi macam dikata kat sini, bila kita sebut pasal perbezaan penggunaan Rabbana, kedua-duanya tak ada masalah yang sebenarnya, kan? Rabbana tu merujuk kepada Allah SWT juga. Allahumma ni maksud ialah kita sebut nama, sebab Allah kata ud'ullah. Allah kata kan, ud'ullah, berdoalah, serulah dengan nama Allah, wa du'ur rahman. So Allah yang suruh. So kita kata ya Rahman ya Rahim. Kenapa kita ya Rahman ya Rahim? So Allah yang suruh. So tak salah pun, kan? Sebab Allah yang nak kita buat macam tu. So Nabi pun cakap, menterjemahkan atau menafsirkan apa yang kehendak Tuhan tu. Okay? Kan? Contoh Nabi tu sebagai penafsir Al-Quran kan? Allah SWT kata dalam satu Nahl ayat 44 antaranya, kan? Allah kata bahawa Nabi ni litubayyina linnas, untuk menjelaskan, menafsirkan, mendetailkan, memerincikan kepada manusia. So Nabi ni tugasan dia antara itu tu. So jadi bila Allah minta tu Allah minta seru dengan nama Allah. So Nabi ajar kita Allahumma.
Kan? So ini di antara kita kena faham dekat sini apa kehendak Tuhan dan Nabi itu sebagai penafsir. Baik. Mudarris, guru lelaki. Mudarrisah, guru perempuan. Apa beza mudarris dengan mudarrisah tadi? Ta marbutah. Kan? So yang perempuan letakkan ta. Kan? Tabib, doktor. Tapi lelaki. Tabibah, doktor perempuan. Kalau saya kata talib, pelajar lelaki. Pelajar perempuan? Talibah. Macam itulah. Okey. So saya in advance kita kenal dapat pasti ada dua, kan. So ta marbutah tu mengkhususkan, nak nampakkan kepada kita itu jenis perempuan. Isim ya betul, tapi jenis perempuan. Muannas. Kan? So saya harap kita tak terlalu fokus tentang jenama-jenama. Kan, macam kita sebut muannas, bagus lah, bukan tak bagus. Tapi nanti kita sibuk dengan jenama. Kan? Ghurfah apa? Ghurfah tak tahu. Saya tahu itu muannas sebab ada fah-fah belakang tu. Tapi ghurfah tu apa? Kan? Jadi itu yang kita nak dapat vocab tu lebih utama daripada pembahagian jenis-jenis apa tu, ya, pembahasan tu. Okey, baik. Ghurfah. Kalau digunakan ayat terusnya ada feminin, kan? Memang ada feminin. Kan? So kalau mereka kata fil ghurfati, di bilik saya, tajuk saya akan buat tu. Kan? Di bilik saya. Saya dah buat kata kerja tu, nanti kita akan bincanglah tu. Kan? Saya bagi tahu dulu. Di bilik saya. So apa ada dalam bilik? Kursi, meja, tulis. Nanti latihan tu macam tu. Apa ada dalam saya? Kan? Saya akan bagi words tu. Perkataan-perkataan tu semua ada. Meja, buku, selimut, bantal, katil, cermin. Kan? Nanti bagi tahu. Tulis kat dalam tu, okey. Di bilik saya ada apa? Di sebelah kanan ada apa? Di sebelah kiri ada apa? Sebelah depan ada apa? Nanti. Okey, tunggu. Tak, yang sebenarnya benda tu kita nak biasa sebut dalam rumah dulu. Sebab benda yang hari-hari kita tengok. Kan? Sebab tu saya sebut matbakh. Kan? Mudarris ni, kan, kita memang akan involve juga. Anak kita ada, cucu kita ada. Kan? Apa khabar cikgu kau? Kan, kita nak tanya kat anak kita. Kan? Cikgu perempuan ke cikgu lelaki? Kan? So macam itulah benda-benda ni kita guna. Tadi aku pergi jumpa doktor. Kan? Adalah perkataan teks-teks tu. Boleh faham ni? Okey. Taib. Yang kedua, fi'il. Fi'il adalah perkataan untuk kata kerja. Okey. Perkataan ini menunjukkan kepada suatu kejadian atau perbuatan, sama ada berlaku atau dilakukan. Okey, ya. Ia ada lafaz atau perkataan yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu tertentu. Okey, ingat, bila perbuatan dia terikat dengan waktu. Ya, sebut perbuatan. Isim tadi kita tak sentuh pasal waktu. Tak sebut pun pasal waktu. Tapi bila sebut perbuatan, kan, dia terikat dengan waktu. Tapi kalau kata nama perbuatan, nama pun dah kata nama, kan? So terikat tak dengan waktu? Tak terikat lah. Betul? Okey, kata nama perbuatan. Okey, boleh faham ni, nampak tu. So kita nak kenal tu lah tu. Oh, ni kata nama ni, isim ni, walaupun dia jadi pada jenis perbuatan, tapi kata nama untuk perbuatan tu. Contoh, kecurian. Dia tak boleh ada masa. Kan? Pencuri. Kan? Ya. Okey, baik.
Tapi dalam bahasa kita boleh je nak tambah masa tu kan. Kecurian telah berlaku. Apa yang telah? Kecurian. Bukan berlaku. Oh. Betul kan? Ya? Kecurian tu nama perbuatan tu. Okey, baik. Setiap kata perbuatan terikat masa. Sama ada telah berlaku. Okey, perbuatan tu terikat dengan masa tu adalah telah berlaku atau sedang berlaku tu atau akan berlaku atau menyuruh melakukan sesuatu. Ada berapa jenis? 3. Tengok balik. Sama ada telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, menyuruh melakukan sesuatu. Ada berapa? 4. Okey? Ada 4. Boleh faham ni? Ada baiknya gariskan tu. Apa dia? Sebab kita akan detail lah nanti tu. Macam mana perbuatan telah berlaku, kita dah belajar dah sebelum ni pun. Sedang, kita dah belajar dah pun. Akan, ya, suruh pun dah belajar kan? Empat dah belajar kan? Betul kan? Sebelum ni lah. Okey, contoh kita kata katabah yaktubu. Kan? Katabah yaktubu. Okey, baik. Kata suruhan? Uktub. Okey. Kata suruhan ni dah berlaku belum berlaku? Belum. Uktub belum ada. Belum berlaku. So dia akan berlaku. Bukan sedang. Betul tak? So sedang tak termasuk dalam tu. Sebab tu saya pisahkan. Tengok kat situ, ya, telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, menyuruh melakukan sesuatu. Okey, baik. Dan dalam setiap perkata kerja ni mesti memiliki 3 unsur. Ingat. 3 unsur, iaitu unsur masa, pelaku dan makna. Kan? Okey, setiap kata perbuatan mesti ada 3 benda ni. Ya? Baik. Kata kerja ini terbagi kepada 3 jenis. Fi'il madhi, perbuatan telah berlaku. Yang kedua ni fi'il mudhari', saya salah tu. Tukar Arab betul lah. Semua jadi fi'il madhi ni. Ini memang copy and paste. Nampak terang-terang copy and paste ni. Kan? Nampak tak? Fi'il madhi, fi'il amar. Ketiga Yang pertama tu betul lah. ya. Kan? Tapi cuma tinggal lagi saya copy and paste. Kan? Nak cepat kerja. Macam ni lah. Jadi error terus. Kan? Okey. Fi'il mudhari' itu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Lepas tu fi'il amr, fi'lul amri, fi'lul amr, iaitu kata suruhan untuk melakukan sesuatu. Boleh? Okey, boleh faham Okey, baik. So kita tengok perincian. Ini pengenalan saja buat masa ni. Jangan risau, tuan-tuan nak advance, saya boleh bagi advance. Kan, tapi lulus yang ni dulu lah. Ada soalan ni. Okey, tunggu jap. Okey. Contoh, fi'il madhi. Qara'al kitab. Jadi ni dah mula baris ni. Okey. Qara'al kitab. Okey. So jangan baca Qara'al kitab. Qara'al kitab. Biasakan diri kita dengan macam orang Arab sikit lah. Kan? Ya? Okey. So itu adalah fi'il madhi. Yaqra'ul kitab. Dia sedang membaca buku, iaitu fi'il mudhari'. Iqra' al-kitab. Bacalah buku itu. Baik. Perkataan qara'a yang berarti dia telah membaca menunjukkan kepada kita terdapatnya 3 unsur. Okey, iaitu 1 unsur masa yang kita sebut tadi kan. Masa dia adalah telah. Okey, pelaku dia adalah dia. Okey. Makna dia adalah membaca. So ada 3 sudut tu. So dia telah membaca, qara'a. Yaqra'u, dia sedang membaca.
Iqra, bacalah. Okey. So baik, bila kita sebut Iqra, mana ada tak masa dekat situ? Tak ada. Ada tak masa dekat situ pertama? Tak ada. Kita, ni masalah kita. Masa tu kita nampak ada tulis kat situ, baru kita nampak tu masa. Betul tak? So sekarang ni saya suruh Haji baca. So bila saya suruh, nombor satu, ada masa tak terikat dekat situ? Masa cakap. Dah baca belum? So belum berlaku lah. Sedang baca ke? Belum juga. Belum juga. So apa dia? Akan lah. Tapi tak nampak dekat situ, nampak tak? Ini masalahnya kita nak jelaskan. Kita hanya nampak bila benda tu berbentuk tertulis nyata, baru kita nampak masa tu. Tapi walhal dalam konteks tu memang secara tak langsung dah ada masa yang kita tak perasan. Kan? Okey, so kita kata bacalah buku itu. Baik. Kedua, bila kita sebut dekat situ, kita kata ada pelakon kan? Ada tak pelakon dekat situ? Sekali lagi, kan? Kita kata pelakon tersebut tak disebut dekat situ. Kan? So bila saya kata, kan, bacalah buku itu, so dah tentu benda itu akan merujuk kepada siapa? Pelaku itu akan merujuk kepada siapa? Orang yang kedua. Kan? Orang kedua, betul tak? Tapi perlu tak nak tulis engkau dekat situ? Tak perlu pun. Bacalah. Walhal kita cakap bacalah pun dah complete kan? Betul tak? Bacalah. Iqra, kita kata. So kita tak akan faham. So kita kena faham tu dalam sudut saya nak bawa kita dalam minda orang Arab, secara tak langsungnya lah. Kan? Dah ada benda tu. Kan? Macam minda kita nak nampak benda tu ada, baru kita kata ada. Kan? Okay? So bila sebut perkataan tu aja, automatically kita tahu ada dekat situ ada apa. Sebab itu kita kata sebut tadi pada awal, dalam satu kata perbuatan mesti ada apa dia tadi? Tiga unsur. Apa dia? Masa, pelaku, makna. So bila kita kata iqra tadi, kita suruh baca makna. Kan? Okey, masa dia belum berlaku. So akanlah, kan? Belum berlaku. Kemudian pelaku dia orang kedua, engkau. Betul tak? Okey, so dekat sini kita akan nampak dekat sini, walaupun dekat situ tak tertera benda tersebut, tapi secara secara kefahaman bila kita sebut macam tu, hatta bahasa Melayu pun kita sebut sama. Kan? Bangun. Kita sebut bangun. Kan? Qum. Kan? Qum. So kita suruh orang untuk bangun. Jadi dekat situ bila kita sebut kita suruh orang untuk bangun, adakah akan tertanya-tanya siapa yang kena bangun? Bila nak kena bangun? Tak ada kan? Automatically pun, kan? Macam Upin dan Ipin, bangun. Kan? Semua bangun. Tak perlu nak sebut siapa orang yang kena bangun. Okey, bila nak bangun? Okay, kita automatically masa pelaku, yang tertera dekat kita adalah makna. Betul tak? Ini untuk jenis apa dia? Fi'il amar. Boleh faham? Baik. Okey. Perincian tentang fi'il. So kita ada 15 minit lagi.
Perincian fi'il akan dibincangkan datang. So dating tu pun tukarlah, biasalah. bila PKP ni banyak dating sangat. Jadi okey. Setelah tak boleh keluar rumah je, kena dating je lah. Macam mana? Okey. Haraf. Ini 3 bentuk perkataan yang kita bincang tadi. Ini yang ketiga, iaitu ialah dari jenis perkataan selain berisim dan fi'il. Okey. So dia bukan isim. So isim tu ada jenis dia. Kita tahu dia ada alif lam, kasrah dan sebagainya. Kan? Okey, ada tanda-tanda isim. Fi'il pun ada tanda-tanda fi'il. Betul tak? Ada orang kat luar. Siapa? Oh, worker. Okey. Tanah belakang. Ngajak Ain nak spot check. Okey. Masa macam mana? Emas tak pakai. Ini sudah kaya. Mas kan tak ada satu beg mas, tapi bila nak keluar tu lupa nak pakai. Oh ya. Kalau semua pakai, saya tak pakai, boleh cover sikit lah kot. Harapnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah pelihara kita. Baik. Ialah satu dari perkataan selain berjenis isim, fi'il yang berfungsi untuk mendukung tugas-tugas tertentu. So dia ada tugasan. So fi'il haraf ni dia ada tugas. Dia panggil sebagai kata tugas lah secara kata langsungnya. Nampak tak? Ya? Macam tu yang kita bincang sebelum ni, dari kata tugas, membariskan bawah lah, membariskan atas lah, tugasan dia. So dekat sini nanti kita akan tengok antara tugasan dia adalah dalam pembinaan ayat sama ada sebagai penghubung. Kadang-kadang dia jadi penghubung, kadang-kadang dia jadi penerang, kadang-kadang dia jadi penguat, penegas, kan? Contoh kalau kita tengok dalam surah apa ya? Kita tengok surah tadi ada tak? Surah Taubah tadi. Ada tak yang kita nak nampakkan, saya nak nampakkan takkid kat situ. Ya, sebentar ayat fa'lamu annakum bara'atun minallahi wa rasulihi in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa yashirul kafaru bi'adabin alim illa alladhina 'ahadtum minal musyrikin thumma lam yuzahiru 'alaikum ahadan fattabi'u. Okey. Dalam ayat ni tak adalah. Itu saya tahu, tapi cuma 3 lagi saya nak nampakkan kepada kita laqudanna. Okey. Surah A'raf surah 7. Nak nampakkan huruf tu tapi dia sebagai penegas. Mungkin kita tak nampak haraf. Tengok kat sini harfun takkid dia panggil. Contoh ayat yang ke-16 tu kan. Okey. Kita dah belajar dah benda ni sikit-sikit. Kan? Ayat 16 tu kita tengok perkataan tu laqudanna. Okey. Surah Al-A'raf surah ke-7 muka surat 152. Contoh perkataan ni. Kita akan jumpa perkataan macam ni banyak tau. Nanti. Ya. So kita nampak macam pelik perkataan ni. Kan? So kita nak buang apa? Kita dah belajar dah masalah nak buang apa semua kan? Tapi benda ni tak boleh nak buang. Kalau ada pun nak buang hamzah ya, kalau ada pun. Tapi kita tak perasan dekat situ ada huruf. Mana huruf dia? Lam dan nun. So huruf ni dua huruf ni panggil harfun takkid. Kan? Takkid apa maksud dia? Penegas. Penekanan, penegasan. Kan? So dekat sini nak bagi tahu macam kalau kita terjemah selalunya kita akan cakap sesungguhnya.
Sebab faham kita sungguhnya tu inna tu je sepanjangnya sungguhnya. Betul kan? Kalau biasa-biasa orang awam nak faham, oh inna tu mesti sungguhnya. Kan? Tu lam tu tak nampak dia sungguhnya. So bila ada nun pula dekat sini macam saya kata pasti. Sungguhnya pasti dan pastilah. So double confirmation, penegas. Double, ya? Macam itu. Nak menegaskan la aqudanna siratakal mustaqim. Memang selalu pair lam dengan nun Selalu pair. Bila dekat fi'il. Ni fi'il. So apa asal kata dia? Ni kan? Qa'ada apa dia? Duduk. Kan? Kita faham duduk apa dia? Jalasa. Itu masalah. Itu saya kata. Kan? Okey. Sebab tu dia akan berbeza penggunaan jalasa dengan qa'ada. Kalau kita panggil qama, berdiri kan? Kan? Istaiqaz, berjaga, bangkit kan? Yang kita ingat tuan tu ni kan yang waqudan. So nanti sebab tu saya kata nanti bila macam pada awal tadi kenapa kita tak guna perkataan ni, kenapa pilih-pilih perkataan tu, itu next step. Jauh lagi tu kita nak pilih tu. So ambil perkataan yang biasa orang Arab guna. Kan? Okey? Okey. So itu yang point saya tadi kita sebut kat sini. Mendukung kata-kata sentuh, so penegas, penafi, kan? Ya, pembenar. Pembenar pun boleh jadi takkid juga, kan? Okey, atau macam-macam lah tujuan dia. Okey. So kita bagi haraf ni dekat sini ada 8. Ni haraf dia panggil haraf apa? Kita dah belajar. Haraf jar. Yang kita beri kat sini 8. Okey. Dia bukan 9. Dia sebenarnya banyak. Tapi nanti kita akan belajar. Tapi ini yang jenis pasti baris bawah. Kan? So kita bagi sebelum ni 9 termasuk rubah kan? Okey. So itu satu sebab saya tak masukkan rubah dalam ni. Kan? Okey. Sebab tak pakai pun, jarang pakai. Kan? Okey. Okey baik. Ini kita punya, boleh kita kata dekat sinilah objektif seterusnya daripada apa yang 3 tadi. So susunan perkataan yang membentuk ayat. Kalau saya lebih masa sikit boleh? Walhal saya minta masa sampai dekat ni. Tapi saya nak minta lebih masa sikit boleh? Okay. Itulah. Tapi insyaAllah boleh. Susunan perkataan yang membentuk ayat. Baik. Perkataan tersebut perlu disusun untuk menjadi sebuah ayat yang difahami. Ya. Susunan ayat dalam bahasa Arab terbagi pada 2 jenis. Susunan ayat itu jumlah ismiyah. Ia adalah susunan perkataan dalam suatu ayat yang tidak terdapat pada susunan ayat tersebut kata kerja, kata perbuatan. Contohnya, okey. Huwa ni kita tahu dhamir kan? Huwa Ahmad. Dia masa inilah saya ditanya, kenapa Ahmad tu tak ada tanwin? Kan saya kata Ahmad tu tak ada tanwin sebab dia adalah ismul la yansarif. Kan? Apa tu ismul la yansarif? Ismul la yansarif tu ialah mamnu' minas saraf. So saya kata janganlah tanya dulu bab-bab ni. Nanti kita jadi pening, kan? So saya nak nampakkan kepada kita tentang jumlah tu ada 2 nama. Huwa Ahmad. So bila sebut tentang ini, tuan-tuan, jadi saya nak fahamkan mana tu ya? Oh, bawah. Okey. Saya nak fahamkan. So bila disebut dalam ayat, dalam bahasa kita jumlah dalam bahasa Arab jumlahlah kan? Okey, dia mesti ada subjek, dia mesti ada predikat. Mesti ada. Okey? So bila kita kata huwa Ahmad, okey, dekat sini untuk menyambungkan, menghubungkan antara subjek dengan predikat dalam bahasa kita, kita kata adalah atau ialah. Boleh faham ni? Arab tak ada. Arab dah termasuk dalam tu dah ada. Iya Fatimah. Kan?
Subjek predikat tu dah ada benda ni. Sangat senang sebenarnya, simple je, senang. Huwa Ahmad, dialah Ahmad. Ismuhu Ahmad. So kita kata ismuhu Ahmad. So namanya ialah Ahmad. So point dia kat sini lah, pecahkan subjek predikat. Mafhum? Dapat? Okey, baik. So bila kita hadha masjid, hadha, perhati sini, hadha masjid. Okey. So tengok dekat situ, masjid tak ada alif lam. Ini adalah, okey, saya sebut masjidun. Okey. Sekarang ni ialah kita dah faham mana datang perkataan sebuah. Jamak kepada masjid, masajid. Banyak masjid, so jadi satu masjid, dah faham dah sebuah. Dalam perkataan itu dah ada sebuah. Boleh nampak tak? Ya. So kita kata hadha masjid. Hadha masjid. Ini ialah sebuah masjid. Bila kita kata hadha al-masjid, salah total. So dia akan jadi ayat tergantung. Tengok bila kita kata hadha al-masjid, apa jadi dia? Masjid ini. Dia bukan ini masjid. Masjid ini. So bila masjid ini? Bila ada alif lam. Masjid ini, masjid kami. Hadzal masjid, hadzal adalah hadzal masjid, masjiduna. Boleh faham? Saya faham. Memang sekarang ni okey. 2 minggu akan datang, saya datang dia jadi blur balik. Saya faham. Tapi nampak tak ni? Tak kisah. Blur tu memang benda biasa. Belajar memang blur mula-mula. Jangan heran benda tu. Kan? Ya? Dalam English ini juga definite lah. Definite and definite. Ini definite. Okey. Boleh faham ni? Kalau tuan-tuan faham bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh faham apa cara tu, itu lebih baik, mudah. Kan? Tapi nak fahamkan kepada kita lah, kenapa ada alif lam, kenapa tak ada alif lam. Nama orang dah tentulah tak boleh ada alif lam. Kan? Okey. Hadzal Ahmad. Bukanlah Hadzal Ahmad. Ahmad ini bukan Hadzal Ahmad. Kan? Okey. Okey. Hadzal Ahmad. Okey, baik. Seterusnya Aliyun talibun. Aliyun subjek. Kan? Kalau tuan-tuan pernah dengar ilmu nahwu saraf, ilmu nahwu dia panggil ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Kalau pernah dengar, tak pernah dengar jangan risau tu. Okey? So, Ali adalah seorang dekat mana? Talibun tu. Kalau banyak talib dia panggil jamak, talib panggil tulab. Kan? Bila kita pelajar, kita takkan kata seorang atau ramai. Kan? Kita kata seorang pelajar, memang kita akan sebut seorang. Tapi ramai kita takkan sebut ramai. Betul tak? Kita akan sebut pelajar-pelajar. Bahasa kita kan? Okey? So bezakan transfer, macam ni kita nak transferkan bahasa. So bila dia kata Aliyun talibun, kan? Kalau saya nak kata Ahmad seorang doktor, macam mana? Ahmad seorang doktor. Ada perkataan doktor kat situ. Doktor. Tengok. Tabibun.
Tapi tak perlulah bun tu pun. Tapi nak fahamkan kepada kita, saya nak nampakkan bila ada tanwin tak ada alif lam. Kan? Kalau kita kata Ahmad At-Talib At-Talib. Ya? Talib pelajar apa ni? Ha. Ahmad dia pelajar, macam mana sebut? Saya tak kerti nak sebut ni. Kan? So kita kata Ahmad dia tak ada. Kalau nak memperkenalkan Ahmad, ya, tanpa alif lam. Ahmad talibun. Kan? Kan? Ha. Bapa aku, abi tabibun. Bapa aku adalah seorang doktor. Senang. Bunyi senang. Okey. Okey. Al-baitu. So ada alif lam pula sebelah sini. Al-baitu kabirun. Baik. Bila ada alif lam, bahasa kita jadi tambah itu kena ada. Rumah itu. So dia ada dekat subjek. Rumah itu al-baitu. Predikat dia cerita tentang rumah tersebut kabirun. Jadi Kabir besar. besar, kabir besar. Rumah itu besar. Kalau kita kata al baitu al kabiru, rumah yang besar itu, dia akan jadi dot dot dot. Sambung. Ustaz belajar untuk maf'ul bih ke apa? Ha? Maf'ul Maf'ul bih bukan ni lagi. Ya, ini nak on man on. Okey, beza nampak tak? Rumah yang besar itu dengan rumah itu besar. Kan? Okey, saya padam. Okey, saya kata al-baitu, kita sebut tu dalam buku tu kita kabirun. Ni tak ada alif lam, betul? Tak ada alif lam. Subjek dia ada alif lam. Dia punya predikat tak ada alif lam. Tapi bila kita kata ini erti dia lah rumah. Okey, kita ambil sini rumah itu. Teks dia adalah rumah itu. Kabir besar. Tapi bila kita kata al-baitu al-kabiru, kan? Al-kabiru, jadi dia jadi tergantung. Dia tak jadi subjek predikat. Dia hanya jadi subjek saja. Iaitu seluruh teks ni jadi rumah yang besar itu. Beza tak? Rumah itu besar dengan rumah yang besar itu. So, rumah itu besar. Dah faham dah teks tu? Jadi ayat atau tidak? Rumah yang besar itu jadi ayat atau tidak? Tergantung. Kalau itu berjamilun bagus mungkin. Kalau kata al-baitul kabir, kan? Jamilun contoh. Okey, tak ada alif lam. Barulah jadi subjek predikat. Kalau kata Ustaz, rumah ini Hadzal bait. Hadza. Hadza. Alif lam ada juga. Kalau kita kata rumah ini, kalau kita kata ini rumah, kan lain kan? Rumah ini dengan ini rumah. Ini adalah sebuah rumah. Hadzal bait. Hadza baitun. Hadzal baitun. Hadza baitun. Hadzal baitul kabir. Hadzal baitun kabir, rumah ini besar. Dan hadza. Bukan hadza, point dia bukan hadza tu. Point dia ialah alif lam tu. Alif lam. Peranan alif lam dengan tanpa alif lam. Pening sikit kan ni bab ni kan? Kalau ini kita hadza lah. Kalau baitul tu dah automatically rumah itu. Bukan.
Dia macam ni. Definite ni. Ada lam tu jadi definite. The. Definite. Betul tak definite? Okey, tengok The. Kalau lemah dia Kena itu kan. itu. Okey. Kita tengok. Tunjuk. Kalau saya pisahkan Kalau kita kata, kita nak kata first kita ambil teks Melayu dululah. Teks Melayu. Okey, kita nak kata rumah ini. Dengan satu teks kedua, ini rumah. Okey? Bila kita nak kata rumah ini tergantung atau tidak? Ini rumah tergantung atau tidak? Tak tergantung. Tu beza dia. Okey? So bila kata rumah ini, hadza ada alif lam. Al-bait. Hadzal bait, rumah ini. Baru kita kata kabirun. Tapi kita tadi kata al-baitu, rumah itu. Tak ada hadza. Okey? Hadza tu tak, itu bukan penting sangat hadza ni. Alif lam tu. Alif lam ni yang penting. Okey? So kita kata rumah ini rumah. Dikata-kata hadza baitun. Yang penting dia dekat sini, tengok kedudukan ni. Boleh faham Okey, dapat beza kan? Boleh? Okey. Okey. Sampai masa untuk buat kerja rumah. Okey, pas song satu. Apa? Okey. So dalam kertas kerja tu, yang pertama tu, muka surat pertama tu, surat tawah yang tadi saya tunjuk tu. So kita nak tahu tanda-tanda tadi. Perkataan tu apa? Apa tanda yang tuan-tuan dapat? Kan? Tanda pertama dia apa? Kadang-kadang satu perkataan tu mempunyai 3 tanda. Kan? So tanda satu apa dia? Alif lam. Tanda kedua apa dia? Ta marbuta. Tanda ketiga apa dia? Kasrah. Kan? So kadang-kadang satu perkataan ada 3 tanda. Kan? Macam itu. So baik. Jadi pilih perkataan, tuan-tuan nak tambah sendiri atau tuan tambahlah, itu untuk kemahiran sendiri. Kan? Tapi syarat saya mesti ni, satu tak buat, satu rotan kan? Okey. Ya kan? Seterusnya haraf. Kan? Haraf kita dah bagi 8 tu, carilah 8 tu dalam ni. Kan? Ada 8 kan? Kalau tak ada, di dalam 8 tu tak ada kat sini, buatlah apa yang ada. Boleh faham? Kan? Okey, selesai. Jalan seterusnya. Ini bagus baru ada sini. Kan? Sebelum ni saya suruh buat homework tapi cakap tapi tak ada apa-apa pun kan. Kali ni saya buatlah. Okey. Mengenali bentuk jumlah ismiyah ni, kerja yang kita bincang tadi. Okey. Dia adalah Fatimah. Macam mana nak buat? Macam mana bahasa Arab dia? Tulis. So, nanti kita akan berdialog pada minggu pertemuan akan datang. 2 minggu lagi. Jangan risau. Jangan risau Ji. Saya tahu Haji tak sabar tu. Dulu boleh selamatkan diri sebulan sekali. Sekarang tak boleh dah. Sekarang sebulan 2 kali. Okey. So dekat bawah tu saya ada perkataan-perkataan yang saya tulis. Kan? Siapa dia, apa dia. Pilih perkataan tersebut untuk buat. Pak ayat. Oh, tak ada ayat atas ni lah. Tulis kat sebelah tu. Kan? Sebelah ni kosong kan? So ini perkataan yang kita nak pilih untuk letak kat sini. Kan? Senang kan? Senang nampak. Senang je. Apa masalah?
Dah ada jawapan, bukan sebuka kamus pun. Kan? Okey, boleh? InsyaAllah, insyaAllah. Okey? So kita jumpa lagi 2 minggu. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Ha. Tanya sikit. Ha. Clarification sikit. Ha. Ini surah mana? As-Saffat. As-Saffat. Ha, surah 37. Muka surat 48 dan 49. Hmm. Kalau ayat akhir tu, 48 ayat 76 tu. Bagaimana sebenarnya dan kami telah selamatkan dia. Hmm. Ada itu ayat. Ayat berapa, bang? Ayat 76. 70. 76. Okey. Wa tanjaynahu wa ahlahu min al-karbil azim. Ha. Terjemahan dan kami telah selamatkan dia bersama-sama keluarganya dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besarnya minumlah cerita ini. Okey. Ayat selepas surah 77. Jadi ayat 77 dia refer pada Nabi Nuh saja rasanya. Ya. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja. Orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaumnya yang Ya. juga. Ya. Tapi patutnya pengikut tak ada di refer pula. Macam ada terjemahan Islam dalam ayat tu memang waja'alna zuriyatahu tahu umul baqiin. Ha. Ni ataupun mereka sebenarnya. Ha? Okey, waja'alna kami jadikan zuriyatahu, zuriat Nuh tu, mereka tu mereka adalah orang yang kekal, baki, yang terbakilah. So, Keturunannya refer pada Nabi Nuh saja. Nuh saja. Tapi kalau ayat sebelum tu dia refer pada Nuh dan pengikut-pengikutnya. Atau tak, ayat dia dekat sini lah wa najainahu. Dia kembali kepada hu tu. Kami telah menjayakannya, memenangkannya, wa ahlahu, dan keluarganya. Ahli ni boleh jadi juga pengikut, boleh jadi juga keluarga. Okey. Okey. So dekat sini kadang-kadang macam abang minta terjemahan tu dia akan ambil dua-dua sekali. Keluarganya dan pengikutnya kan? Keluarga dan pengikut. Dia mas cantumkan sekali, tapi dia boleh jadi dua-dua. Boleh jadi salah satu. Keluarga atau pengikut. Kan? So kalau kita kata kat sini ialah dah tentulah pengikut dia memang ni kan, tapi kat sini ialah ahlahu, kalau kita kat sini Allah nak rujukkan kepada apa dia? Kepada keluarga Nabi Nuh. So ahli tu, sebab tu bila kita tengok terjemahan perlu juga kepada tafsir dan sebagainya lah. Kalau dirujuk kepada ahli saja kan, so kalau ahli keluarga Nabi Nuh, so yang Allah nak kekalkan keluarga siapa? Keluarga yang Allah nak kekalkan siapa? Nuh lah. So keluarga orang lain tak kekal. Mana kerabat sini adalah ahli keluarga, bukan pengikut atau Bukan. Apa ni? Ahli tu keluarga. Minang kerabat ni Bukan. Daripada Karbil Azim. daripada Karbil Azim disebut kan? Daripada apa? daripada kesan yang besar. Itu. Kalau terjemahan ni mungkin pengikut tak? Dipakai keluarga dan pengikut sebenarnya. Sebab perkataan ahli tu kan, misal kata perkataan ahli tu sendiri dalam ahli kan, perkataan ahli dalam bahasa Arab dia boleh guna untuk keluarga. Kan? Tapi dalam ayat ni keluarga jelah. Kalau kita tu tak, dia memang menunjuk kepada keluarga je. Okey, dia menunjuk sebab yang Allah nak cerita dalam ayat ni kan, selamatkan keluarga dia, yang mana keluarga dia tu akan kekal dengan zuriat tu. Zuriat tu kekal. Dia nak pointkan tentang keluarga Nabi Nuh AS ni. Tapi terjemahnya apa? Mengikut Keluarga dan pengikut-pengikut. Terus sekali. Sebab itu kita kena faham ni, sebab bila kita kata dekat sini, bila sebut kita ambil teks tu daripada perkataan ahli saja. Ahli saja, dia boleh jadi ahli keluarga, boleh jadi pengikut juga. Okey? So mungkin penterjemah tu nak selamatkan, nak ambil dua-dua perkataan, dia sebut keluarga dan ahli dan pengikut. Kan? Tapi dalam konteks ayat ni Allah nak cerita tentang Allah kekalkan keluarga Nabi Nuh. So tak ada involve dengan pengikut. Kalau ayat 77, kalau kami jadikan surat keturunannya sahaja ni mana dalam Baik, tak ada saja tu. keturunan kan? Allah kata waja'alna zurriyatahu, kami jadikan zuriatnya. Zuriat ni bermula daripada anak sampai ke bawah.
Aba ni, aba kan. Kalau kita tengok dia akan daripada bapak sampai ke atas. Dia ni datuk. Datuk nenek pun termasuk dalam tu. Nenek moyang semua. Kalau tafsir Ibn Katsir dia kata Ustaz yang 76 tu, dan kami telah menyelamatkan dari keluarganya, menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana yang besar. Dia tak ada involve tu. Sebab itu kita kena faham konteks Allah nak cerita dalam ayat, sebab Allah akan cerita benda ni terpisah-terpisah. Faham tak? Ikut yang ni tak ada. Itu saja. Terima kasih ni. Ibn Katsir. Sebab itu dia akan berbeza-beza. Sebab tu kalau orang yang ada usul tafsir semua dia nampaklah benda tu kan. Kan? Allah nak cerita apa? 77 dan kami jadikan anak cucunya Zuriat dia. yang melanjutkan keturunan. Okey, satu lah sekarang ni. Terima kasih. Tu kan ada penterjemah yang mungkin faham. Tak, sebab penterjemah, sebab itulah penterjemah ni itu yang saya kata ya. Sebab tak, kadang-kadang dia tengok macam mana dia nak terjemah tu. Saya tak tahulah sebab dia bergantunglah. Sebab dia, kalau orang tu ada usul dia faham benda tu. Pada saya ilmu sebab benda asas ni benda asas. Kan Allah cerita sebab satu-satu ayat tu macam kisah Nabi Adam AS. Allah cerita banyak kali. Kan tentang iblis tak nak sujud. Tapi dalam view tu ayat tu Allah nak view dia lain. Kita nampak lain. Kan? Ke dalam ayat lain juga Allah kata, Allah cerita tentang Fir'aun, Allah selamatkan Fir'aun dan kaum dia. Kan nanti kita dalam surah Syu'ara kita belum sempat masuk surah tu. Kan ayat tentang Nabi Nuh tu. Kan? Tapi nak bagi tahu dia itu kemenangan. Kan? Tapi yang ini Allah nak ceritakan tentang bagaimana Allah kekalkan keturunan dia yang mana akhirnya daripada yang kita boleh faham apa dia? Ibrahim tu sampai kat Nuh. Itu yang kita faham. Nanti kita akan faham jadi macam tu. Itu baru kita nampak konteks kerasulan tu. Dia orang semuanya daripada rasul yang sama. Daripada zuriat yang sama. Boleh faham ni? Macam itulah. Wallahu ta'ala. Memang. Tak, satu kalau kita satu perkara macam ilmu tafsir ni dia saya ada buat satu kertas kerja, nanti mungkin saya boleh bagi kot. Boleh bagi kertas kerja sebab ilmu asas usul tafsir. Asas, sangat asas. Kan? Tapi misal kata bila kata dia ada involve dengan bahasa Arab, kita kena adalah ilmu bahasa Arab. Kan? Macam tu ayat tu tadi, kan dia ada konteks sedikit dalam kita nampak dalam bahasa Arab macam kita kata, okey pada sudut bahasa Arab ahli tu apa dia? Ahli keluarga dan juga pengikut. Contoh saya kata kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni al pula. Al tadi ahli. Ni al. Al juga boleh bawa kepada kalau dikata-kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian macam kita baca selawat tu kan? Itu termasuk, kalau masuk al tu termasuk keluarga, termasuk pengikut. Kalau disebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Al tu tadi sebab ashab dah sebut tadi. Al tu jadi keluarga dia saja. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kan? Kita dengar tu. So siapa pengikut dia dah sebut dekat situ. So al dekat situ mention untuk merujuk kepada keluarga semata. So macam ayat tu, sebab tu dia ada perujukan tu, perujukan diri tu yang kita bincang ni, yang duk bincang tadi daripada tadi. Perujukan diri tu penting. Kan? Nanti orang cakap macam qul huwallahu ahad. Huwa tu siapa? Huwa tu Muhammad. Pernah tengok tu? Tafsiran terkini baru orang buat. Sufi buat. Katakan orang Muhammad, sebab tu dia orang sanjung Nabi tu. Setiap kali nak selawat Nabi. Kan? Tak, dia kata Nabi tu Allah. Sebab itu sampai bawa ke tahap tu tau. Kalau dalam salah tak faham benda-benda macam saya kata lah ilmu-ilmu ni tapi ini basic from beginning lah. Yang basic beginning pun tak ada, pergi tafsir memang masalah besar. Okey. Okey tuan-tuan, mungkin cukup sekali itu insya-Allah. Semoga memberi manfaat dan
2 minggu lagi saya akan bawa rotan ya.